nawaitu ta'allumat ta'lim wa tadhakkur wa tadzakkir wa tanfa'u intifa' wa ifadatul istifad wa haitsu tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa nidatil khair bi ibtigha'i wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabihi insyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi alhamdulillah. Baik, kita akan memulakan kelas kita pada pagi ini. Kita keluar ni. Oh, ya. Okey. Nampak tak semuanya? Tak nampak kan? Dia memang tak nampak. Sekejap ya. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan kita menonton satu video pendek berkaitan tentang agama Samawi dan ia adalah berkaitan tentang agama Samawi lah. So, kita akan tengok balik. Kalau tak nampak, beritahu. Nampak tak? Nampak. Nampak ya ni? Nampak secara 3 gambar. Oh. Nampak Ustaz, nampak. Boleh dengar?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So kita telah pun melihat satu tayangan tadi, mungkin gambar dia slow-slow biasalah. Google Meet kan. Okey, itu adalah sejarah di mana ketiga-tiga agama Samawi ini, iaitu agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani ini bertemu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tengok sejarah tadi, itu adalah saya akan masukkan video itu dalam e-learning nanti. Itu adalah menggambarkan apa yang berlaku. So pada hari ini kelas kita hanya tumpu kepada agama Yahudi, sebab dalam konteks ketiga-tiga agama Samawi ini, agama Yahudi, agama Tauhid ini, agama Yahudi ini adalah agama yang tersenior lah dalam kalangan agama-agama Samawi ini. Tapi namun kita harus ingat bahawa dia bukan isu senior, isu ini ialah agama Tauhid atau agama yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, agama Tauhid. So akidah bagi orang Yahudi, Nasrani dan Islam ini adalah sama. Akidahnya pada asalnya jika merujuk kepada akidah iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu apabila hari ini untuk menjalankan penyelesaian, ada beberapa negara Arab mengambil keputusan. Semua dengar Dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar. Ustaz. Dengar Ustaz. Okay.
apabila negara Arab sekarang ini sedang mengiktiraf Israel, pertama dengan Abu Dhabi, kemudian Sudan, kemudian Oman, kemudian Maghribi, mereka menggunakan kaedah apa yang disebut pada hari ini iaitu Ibrahim, iaitu berpaksi kepada akidah Ibrahim. Atas akidah Ibrahim inilah maka orang Yahudi, Nasrani dan Islam tidak perlu bercakaran. Maka orang-orang Arab mula mengiktiraf negara Israel itu. Kita harus bezakan antara bangsa dan agama. Bangsa dan agama. Agama adalah benar, iaitu agama Tauhid, agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani. Yang menjadi masalah pada agama tersebut ialah bangsa yang menganggoti. Bangsa yang masalah ialah bangsa Israel. Macam Islam ada negara kita, bukan milik orang Melayu. Orang Melayu itu sepatutnya beragama Islam dalam perlembagaan. Tetapi yang menyebabkan Islam ini tampil dalam wajahnya ialah wajah Melayu. Patutnya Islam ini ditampilkan dengan wajah Al-Quran dan Sunnah, bukan wajah Melayu. Bila kita wajah Melayu, maka itu perangai orang Melayu masuk dalam Islam tu. Patutnya Islam itu digambarkan dalam perangai orang Melayu. Maka akhirnya dia menjadi orang jauh dengan Islam. Sebab tu orang Islam kena follow Al-Quran dan Sunnah. Orang Melayu kena follow Al-Quran dan Sunnah. Orang Yahudi dia kena follow Taurat. Orang-orang putih, orang yang agama Kristian, dia kena follow Injil. Bukan dia modified Injil untuk follow kehendak mereka. Inilah yang berlaku kepada agama Nasrani dan agama Yahudi. Apabila mereka, agama Nasrani, apabila mereka modifikasi, dia modified Bible supaya menurut kehendak pendeta-pendeta mereka. Masalahnya ialah masalah kepada bangsa, bukan masalah agama. Begitu juga orang Bani Israel. Masalahnya ialah bangsa Bani Israel, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Jadi agama Tauhid yang sampai dahulu, iaitu bila sahaja daripada Nabi Adam lah. Kan Nabi Ibrahim ini, dia Nabi Ibrahim, mereka akhirnya keturunan dia, kita tengok dalam itu Sarah dan juga Siti Hajar. Sarah itulah yang daripada keturunan Sarah ni yang membawa kepada Yahudi. Adik-beradiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah tu dia terus saja kita tengok dari gambar tadi. Mereka menyambung sehingga agama Tauhid yang digelari sebagai Yahudi, tapi dia adalah bangsa Israel. Bangsa Israel. Tapi cabaran bangsa Israel ini adalah bangsa yang degil. Orang Israel dia tidak berapa mengubah Taurat, tapi yang problemnya ialah kedegilan dan keegoan dan kesombongan bangsa tersebut, bukannya agama. Jadi kita jangan marah Yahudi. Kita marah atau kita tidak kita membenci itu ialah perangai bangsa Israel, bukan agama. Sebab agama adalah agama Samawi. Ini kena clear kita yang kita memahami pada hari ini. Miza boleh offkan ni, boleh offkan mute kan tu, sebab mengganggu kelas. Okey. Kemudian Puan Niza, halo. Jadi ini adalah bangsa yang apa Niza ni? Cikgu okey. Ini yang kita nak clear pada hari ini. Bila kita tak clear, kita akan ada masalah dalam kita menghadapi ketiga-tiga agama Samawi ini. Sebagai orang Islam, kita mengakui bahawa agama Samawi, Yahudi dan Nasrani ini ada agama Tauhid. Masalahnya ialah bangsa yang menganuti dan mereka cuba menjadi pemilik agama tersebut. Macam bangsa
Israel. Dia kata Yahudi ni, agama Yahudi untuk orang Israel. Orang bangsa lain tak boleh. Macam Kristian dia open, macam Islam dia open. So, macam kita di sini, macam di Malaysia ini, kita merasakan bahawa Islam itu adalah milik orang Melayu. Itu cara berfikir yang salah. Islam for all lah, pada semua. Jadi sebab itu kita kena faham tentang agama ini. Baik, kita juga dalam kelas ini saya hanya akan tertumpu kepada agama Yahudi. Okey, jadi kita akan mulakan dengan presentation yang ini saya nampak. Okey, agama Yahudi. Kita tengok gambar-gambar dia ni. Ini adalah bangsa Yahudi punya. Kita ada yang kalau anda nampak ni tabut ini, yang inilah di mana tersimpannya Taurat dan Zabur di sini. Ini adalah kitab-kitab dia. Dan ini lilin, buku-buku dia, ini pakaian dia, tempat dia, dan dia sebab dia bersembahyang menghala ke dinding. Macam kita bersujud, dia sujud dia ke dinding. Okey, hari ini kita kaji sejarah sikit, sejarah tentang bangsa Yahudi. Sejarah kaum Yahudi bermula dengan Tuhan menyuruh Abram berpindah dan keluarganya dari Ur di Babylon, Iraq kuno ke bumi Cha'ana, iaitu Palestin. Tuhan dinamakan El. Okey. Ini adalah kita ambil daripada kenyataan ini daripada Taurat. Kalau kamu baca ni, ini bukan daripada sejarah, bukan catatan Al-Quran, tetapi adalah catatan Old Testament, iaitu Taurat dan Zabur. Jadi dia perkataan dia itu perkataan Tuhan dinamakan El dalam bahasa Ibrani dan Suryani. Perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Ibrahim atau Abram ini ada, dia akan ada banyak keturunan dari bumi Sa'ana dan menjadi pemilik keturunannya. Kita tengok tadi keturunan Nabi Ibrahim ni ialah yang banyak nabi dan rasul dalam keturunannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana Nabi Ibrahim berumur 90 tahun berjanji, perjanjian itu dibuat sekali lagi dan nama Abram ditukar kepada Abraham yang bermaksud bapa kepada banyak kaum. Kita ialah Nabi Ibrahim. Dan pada masa inilah perintah berkhatan diberikan. Jadi orang-orang Yahudi dia kena sunat juga atau berkhatan, orang Bani Israel. Dan nama isteri Nabi Ibrahim, Sarai, ditukar kepada Sarah. Jadi Sarah, jadi Hajar. Tapi dia orang ni ada cabaran, iaitu dia tak dapat anak yang lama. Sebab itu akhirnya Siti Sarah membagikan hamba dia Hajar untuk menjadikan isteri kedua kepada Nabi Ibrahim. Gambar yang ada tengok ini adalah ilustrasi daripada orang Yahudi. So kalau dalam Islam tak boleh. Dia menggambarkan ini sebagai Nabi Ibrahim, tak boleh. Kita dalam Islam kita tak akan benarkan. Tapi sebab saya ambil ini daripada Taurat dan Zabur, mereka tak ada masalah. Untuk kelas ini kita di sini saja. Saya kena clearkan dulu. Gambar ini bukan gambar Nabi Ibrahim. Ini adalah gambaran mereka, dan di dalam Islam kita tidak boleh melukis muka-muka, tubuh badan para Nabi dan Rasul bagi menjaga kemuliaan dan kemaksubannya. Sebab bila kita melukis itu pasti ada cacat celah. Okey. Inilah keturunan Nabi Ibrahim yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah Nabi Ibrahim. Dia kahwin dengan Siti Sarah, dia kahwin dengan Hajar lah ni, dan Kausar. Ada 3 isteri dia. Ada nama anak-anak. Tapi daripada Hajar ini tulisan-tulisan ini nama-nama dalam Taurat. Dalam nama dalam Taurat. Jadi Hagar ini dapat Nabi Ismail. Dari Ismail lah Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Sarah jadi daripada Ishak, dia kahwin dengan Rebecca, Rabiah. Jadi inilah yang berlaku. Kemudian sebagaimana dalam gambar tadi, jadi saya akan rujukkan gambar tadi kepada anda untuk anda tengok balik di mana yang patut kita kena faham dalam konteks sejarah dan keturunan
Nabi Ibrahim dan Abraham ini. Okey. Ini gambaran lagi sekali ialah dalam yang kita tak boleh sebenarnya. Tapi sebab saya ambil daripada saya terlibat dalam program dakwah antara masjid-masjid kepada non-Muslim. So, kita ambil ini ialah daripada Bahrain. Bahrain. Jadi orang-orang Bahrain ni, dia dalam the Grand Mosque dia panggil orang Kristian masuk masjid, dia buat dakwah. Yahudi. Jadi kalau dia nak memperangan, dia kena ambil gambar macam ni supaya mereka boleh terima. Dan Abraham itu adalah Nabi Ibrahim. Ini macam mana Nabi Ibrahim ini dikatakan sebagai mendapat mendapat Siti Sarah menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, sebagai hadiah kerana tak dapat anak. Sebenarnya dia adalah seorang hamba. Okey, kemudian inilah gambar-gambar. Tapi gambar-gambar ni tolong anda kena tak ada. Ni dia cerita tentang dia cari Nabi air Zam-Zam. Ini dalam fahaman mereka, tapi dalam kita tidak boleh ya. Maksudnya gambar-gambar macam ni. Ni Nabi Ismail, Nabi Ishak dalam kisah. Dia ada juga tentang pengorbanan, bagaimana dikorbankan Nabi Ismail kan, dalam kisah korban tu. Kemudian keturunan Ishak ini Jacob, nama Jacob itu kepada Israel. Dia berkahwin dengan Leah, ini Rachel, di mana hamba Rachel Bihlal dan juga hamba Leah Zalpah. Daripada 4 orang ni, Jacob mendapat 12 orang anak. Keturunan mereka ini berkembang menjadi 12 kaum Bani Israel. Yang kita tengok tadi, ada termasuk Nabi Daud tadi, dia terus ada Ishak, Yakub. Nabi Yakub ialah bapa kepada Nabi Yusuf. Kalau kita baca surah Yusuf, kita akan dapat fahamlah tentang Nabi Yakub ni. Sebab itu, kalau kita cerita Yahudi ni, dia memang 2-3 minggu tak habis, setahun. Sebab hampir kesemua Nabi dan Rasul itu adalah keturunan Bani Israel. Jadi kalau kita cerita Bani Israel tu, kita cerita tentang Nabi dan Rasul banyak. Sebab hampir terlalu banyak, terlalu ramai Nabi dan Rasul daripada keturunan Bani Israel. Sebab itu Allah Ta'ala memuliakan Bani Israel, tetapi Bani Israel menjadi sombong dan ego. Sabaran dia lah. Okey. Ini Nabi Yusuf. Mimpi 12. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wa ra'aitu li sajidin. Dalam surah Nabi Jasab ni Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf. So sekali lagi dalam Islam kita tak boleh gambarkan Nabi ini. Okey. Ini ialah bagaimana kisah Nabi, dia cerita tentang dia bila jadi penjarakan Nabi Yusuf ini, dan dalam peristiwa penjara itu dia bermimpi tentang sapi yang lembu gemuk, lembu kurus, dan tentang pokok gandum, dan akhirnya kerana dia berjaya menafsirkan mimpi tadi, maka kedua-dua banduan tadi dia cerita dengan Sultan, dan akhirnya dia dibebaskan untuk memimpin Mesir. Sebelum itu dia telah difitnah dan akhirnya dia terpenjara dalam peristiwa dengan Zulaikha. Saya tak berhasrat nak cerita panjang-panjang, ceritanya cukup panjang dengan Nabi Yusuf ini. Daripada itu sebahagian daripada bangsa Israel, bangsa Israel. Ni dia kisah dia lah. Tafsir mimpi. Okey. Ini pula ialah Nabi Musa alaihissalam yang jumpa dengan Fir'aun. Okey. Saya nak pendekkan cerita ini begini. Daripada Nabi Ibrahim tadi, daripada Nabi Ibrahim dengan keturunan mereka tadi, daripada Siti Sarah, 12 anak. 12 anak tadi yang campur dengan Nabi Yakub tadi, jadi dapat 12 anak. Salah satu anaknya Nabi Yusuf, dan ada anak-anak yang lain. So anak-anak yang lain inilah yang berkembang jadi Bani Israel, dan seterusnya terwujudlah nama istilah agama Yahudi. Sebenarnya adalah agama Samawi lah, agama Yahudi. Okey.
Dalam peristiwa itu Allah telah kembangkan, maka yang di Palestin ini keturunan-keturunan Nabi Yakub, dan mereka berada di sana, dan Nabi Nabi Yusuf, sebab kena dengki dengan anak adik-beradik dia, akhirnya berlakulah dia dicampakkan ke perigi buta. Kemudian ada kafilah perdagangan ambil air, dapat Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ini dibawa ke Mesir, sebab dengki tadi lah, sebab dia mimpi tadi kan. Sehinggalah bapa dia tu, Nabi Yakub ni buta, Nabi buta kerana menangis sayang dan cinta dan rindunya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, ketika di Mesir ini, kita tutup kejap cerita yang ada di Palestin. Ketika di Mesir ini, Nabi Yusuf pun dia membesarlah bersama dengan Al-Aziz. Al-Aziz ini, dan ada ibu dia, iaitu isteri kepada Al-Aziz ini, nama Zulaiha. Dan oleh kerana Nabi Yusuf ni makin lama makin cantik, makin handsome, handsome yang luar biasa, menjadikan dia kegilaan para perempuan yang ada di Mesir. Dan ini menimbulkan fitnah, dan akhirnya ada cabaran dengan Zulaiha, dan Allah telah selamatkan Nabi Yusuf ini dalam peristiwa fitnah tersebut, di mana dia cuba melarikan diri apabila cuba digoda oleh Zulaiha. Dan ketika dia nak lari daripada bilik itu, dia buka, nampak Al-Aziz ada, dan apabila itu maka Zulaiha mengambil keputusan untuk menuduh Nabi Yusuf ini cuba menggoda dia dan meminta agar Nabi Yusuf dipenjara. Tapi kemudian hakim melihat bahawa yang koyak baju belakang Yusuf, bukan depan. Oleh kerana belakang, maka yang salah ni perempuan, sebab dia cuba tarik Yusuf. Akhirnya sebab malu, dia cuba tutup kes ini sebab isteri yang buat hal. Tapi Zulaiha ni dia bengang lah, sebab kawan-kawan dia kutuk dia kan, apalah nak buat skandal dengan anak angkat sendiri. Kemudian itulah peristiwa, dipanggil semua isteri-isteri dia dan dibagikan pisau yang tajam, dia potong buah. Kemudian dia suruh Nabi Yusuf keluar dari bilik. Bila Nabi Yusuf keluar dari bilik, mereka tercengang dan dia kata, Hazal Malakul Karim, ini bukan orang ni, ini malaikat ni. Tapi dia terlupa, dia terhiris tangan dia sendiri. Dia tak perasan, terpesona sampai tak terputus dan terhiris jari-jari para isteri pembesar-pembesar. Jadi Nabi Zulaiha kata, kalau kau yang macam ni, tengok sekali dah menggigil, ni aku ni hidup dengan Yusuf. Sebab itu kadang-kadang dia pun tidak dapat mengawal keinginan dia terhadap Nabi Yusuf. Di setengah riwayat menyatakan Nabi Yusuf ini kecantikannya, kalau dia makan tu, hingga kan makanan tu nampak dia berjalan, macam transparent tau, badan dia macam transparent, punya putihnya pun macam transparent, nampak apa yang kat dalam tu. Dia cantiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf tak ada jalan lain melainkan minta dipenjarakan. Bila dipenjarakan inilah yang peristiwa dia mimpi tadi, dan dia selamatkan negara Mesir daripada kemarau 7 tahun dengan mimpi dia tadi. Oleh kerana kepakaran dia dan menyelamatkan Mesir tadi, maka Al-Aziz keluarkan dia dari penjara, bersihkan nama dia. Zulaiha bersihkan nama dia bahawa dialah yang bersalah. Kemudian barulah Nabi Yusuf alaihissalam berdilantik sebagai Menteri Keuangan. Dia maknanya Khazainul Ardh. Dia tak jadi Perdana Menteri, dia jadi Menteri Keuangan. Dan pada masa inilah beradik dia di Palestin datang ke Mesir kerana ada kebuluran. Dia dah tahu ini adik-beradik dia datang. Jadi bila adik-beradik dia datang, dia tak kenal Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun buat strategi suruh Bunyamin. Dia kata Bunyamin ni ada masalah. Jadi kalau kau nak kau balik Bunyamin, kata kau panggil bapa kau datang sini. Adik-beradik tak tahu betul Nabi Yusuf, maka dia pergi balik bawa Nabi Yakub yang buta itu. Kemudian dia bawa Nabi Yakub. Bila Nabi Yakub sampai ke istana, Nabi Yakub dapat rasa ini macam bau Nabi Yusuf. Kemudian bila Nabi Yakub sampai ke, Nabi Yusuf pun memeluk bapa dia. Ini saya ringkaskan, ceritanya cukup panjang dan detail. Dan kemudian mengaku Nabi Yusuf dan dia memang nak jumpa bapa dia. Maka hiduplah mereka aman damai di Mesir. Di Mesir. Ini bangsa Israel di Mesir. Kemudian berkembanglah bangsa Israel, adik-beradik ni berkembang di Mesir. Jadi
Kemudian bila dah tak ada Nabi Yusuf, keturunan mereka mengentah dan keturunan dia mula buat perangai. Mula buat perangai. Bila mula buat perangai, maka orang-orang negro asalnya dia marah kan. Kemudian mereka, orang Kipti mereka pun memberontak dan akhirnya mereka menjatuhkan kerajaan itu dan menggantikan dengan ini Fir'aun yang muncul. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Ini yang akan memimpin lepas itu. Jadi Fir'aun ini adalah nama istilah bagi pemimpin tertinggi Mesir. So, Fir'aun 1, 2, 3. Ada Fir'aun yang baik, ada Fir'aun yang jahat. Ramses tu yang jahat. Jadi ini adalah Fir'aun. Puan Liza boleh tutup ni? Kemudian bila Nabi Israel kemudian mereka dijatuhkan. Jadi akhirnya orang-orang Bani Israel ini terpinggir menjadi hamba selama 400 tahun. Sebenarnya mereka adalah keturunan Nabi Yusuf AS. Di sini muncul Nabi Musa AS. Dalam peristiwa isteri Fir'aun tadi yang Aisyah bila didapat bakul, gambar bakul tadi yang saya tunjukkan tadi ialah inilah Nabi Musa AS dalam kisah inilah jadi dalam gambar ni tak betul lah. Ini gambar orang dari Yahudi dan orang sini mereka tukar gambar. Jadi kemudian barulah dia jumpa Nabi Shu'aib ketika peristiwa dia terpaksa lari daripada Mesir kerana dia menampak atau menumbuk orang Kipti dan mati kemudian dia lari dan di sini dia angkat sebagai Rasul kepada Nabi Musa, kemudian dia nak membebaskan kaum dia. Baru peristiwa dia selamatkan kaum dia dengan merentas Laut Merah. Ini Bani Israel, Laut Merah. Dan sudah sampai saja lepas Laut Merah, dia akan pergi dijanjikan untuk balik ke Palestin. Ini dia panggil tanah yang dijanjikan, namun dia balik semula ke negara dia, ke Palestin. Sebab itu dia pun dalam perjalanan ni orang Yahudi ni dia biasalah, walaupun dia berlepas daripada hamba, dia susah hidup 400 tahun dia perhambakan oleh Fir'aun, tapi bila dia keluar dia minta macam-macam dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf berdoa, dapatlah Ma'idah, makanan dari langit turun. Kemudian dia minta Nabi Musa, Nabi Musa bukti dia sebagai Nabi. Maka Nabi Musa pergi gunung Tursina, maka Allah Ta'ala turun Taurat, 10 Commandment, Taurat 10 dustur atau doktrin orang Yahudi. Mereka tunggu. Nabi Musa janji 40 hari dia akan turun. Tapi sampai 30 hari mereka tunggu. Mereka mengata ini semua bohong kan. Maka muncullah gulungan Samiri tadi. Dia pun menyembah patung lembu, anak lembu. Kemudian Nabi Musa pun turun selepas 40 hari, dia tengok rakyat dia menjadi murtad ramai, menjadi marah kan. Kemudian mereka semua dihukum pancung, bunuh diri sebagai taubat. Kemudian barulah Nabi Musa AS membawa mereka keluar. Mereka keluar, Nabi nak keluar, dia nak tengok Tuhan pula. Dia nak tengok, dia takkan ikut Nabi Musa kalau dia tak dapat tengok Tuhan. Ini perangai orang Yahudi. Susahnya orang bangsa Israel nak handle ni. Kemudian dibawa sampai Gunung Tursina, kemudian Allah Ta'ala sambar petir, mati. Pengsan semua orang-orang yang ada kat situ, dan sebahagiannya mati dan sebahagiannya hidup. Kemudian Nabi Musa membawa mereka berjalan menuju ke Palestin dan mereka ditinggalkan selama 40 tahun di Lembah Tieh. Selama 40 tahun. Mereka timbal di Lembah Tieh, padang pasir. Maka Allah turunkan manna wa salwa kepada mereka. Manna wa salwa iaitu burung merpati, dikatakan burung merpati yang akan singgah di kemah-kemah mereka, dan mereka sembelih dan mereka makan. Kemudian madu yang keluar daripada celah-celah batu. Ini makanan yang paling istimewa bagi orang-orang bangsa Israel yang menyebabkan dia menjadi pandai. Itu sebab itu makanan dia. Selepas 40 tahun yang nakal-nakal ni semua dah mati, barulah Nabi Musa membawa mereka sampai ke Palestin, sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Musa kata masuk dengan tunduk kepala. Tapi orang-orang Yahudi ni, anak-anak dia tu,
degil juga, dia membelakangkan kepala. Dia mana masuk melalui buntut dia lah, masuk, dan dia tak hormat. Kemudian mereka mulalah hidup aman damai di dalam Palestin, di kota, di Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi Musa pesan jangan ke mana-mana. Kemudian mereka mula minta macam-macam, wa fumuha wa basaliha. Dalam dalam surah Al-Baqarah, dia nak buah apa ni, dia nak apa ni, bawang lah, apa macam-macam kan. Jadi dia pun Allah bagi, dan mereka, sebagian mereka turun ke bahagian bawah sana dan duduk di tepi laut, jadi jadi nelayan dan hidup aman damai di sana. Namun akhirnya ada yang tak nak pergi sembahyang pada hari Sabtu, dan jadi Qiratul Khashi'in, terutama yang di bawah-bawah laut tu, di laut. Jadi hiduplah mereka, dan bila Nabi Musa AS wafat, mereka mula buat perangai. Bila mereka mula buat perangai, mereka ditawan dan dijatuhkan oleh bangsa Babylon. Mereka menjadi hamba lagi. Kemudian muncullah Talut yang membebaskan mereka, dan akhirnya mereka berjaya mengalahkan Jalut, dan mereka bebas daripada Babylon dalam perang Talut dan Jalut. Dan Talut pun mewasiatkan Nabi Daud jadi raja. Kemudian Nabi Daud wasiatkan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak mewasiatkan. Dan di sini proses perjalanan Nabi-Nabi dan keturunan mereka tadi, sampai akhirnya mereka berada di Palestin. Sebab itu kenapa dia nak duduk Palestin sampai hari ini, sebab dia kata itulah tanah yang dijanjikan. Tapi kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat dan amal soleh, bukan orang Bani Israel yang perangai macam hari ini. Tapi kita harus ingat, di bumi Israel sana, okey, orang-orang Israel ni ada aja yang baik dan ada saja yang taat agama. Kita kena lihat orang Israel ni, yang problemnya, jahatnya ialah orang Israel yang berfikiran Zionis. Zionis ni macam satu gerakan politik. Jadi orang Israel yang berfikiran Zionis ni yang jahat. Orang Israel yang, ada juga Israel yang taat. Kalau kita ada peluang pergi lepas COVID ke, kan ada sekarang ni package pergi ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa. Rakan-rakan saya tengok sampai di Masjid Al-Aqsa, kehidupan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Islam sana aman damai. Tapi orang Yahudi Nasrani yang berpegang kepada Taurat dan Injil, sebab tu dia boleh hidup aman damai di sana. Yang menjadikan di seluruh bergaduhnya ialah Bani Israel dan Zionis. Dan Zionis pun dia bukan membunuh orang Islam Palestin saja, dia juga membunuh orang Yahudi yang betul dan orang Nasrani yang baik tadi, yang mana pemikiran dia bukan pemikiran Zionis. Ini jadi itu je kena clear. Nak marah jangan marah Yahudi, marah Palestin, Zionis. Yang kita tengok orang-orang yang sembahyang di dinding-dinding orang Zionis ni, orang Israel yang baik-baik. Orang yang tak baik ni ialah kerajaan mereka yang dipimpin oleh Zionis. Ini hingga ke hari inilah, saya tak berasa nak cerita panjang, tapi ini adalah sejarah orang Yahudi supaya untuk kita faham. Ni okey, ini cerita tentang ni lah. Okey, saya cerita tadi Nabi Musa, kemudian Ten Commandment, jadi gambar-gambar tadi lah. Okey, ini adalah 10 perintah Allah SWT kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada orang Yahudi. So ini adalah dalam Taurat. Ini 10 perkara yang ada dalam Taurat. Jangan sembah Tuhan melainkan aku, kata Allah SWT. Jangan buat benda terukir dan sembah berhala. Jangan mensia-siakan nama Allah SWT. Jagalah hari Sabtu, Sabat, dan sucikan ia. Hormati ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memfitnah, menuduh, bersaksi palsu. Jangan inginkan, tamakkan rumah, isteri, hamba, ternakan, keledai orang lain. Ini adalah Taurat yang diberi oleh Musa dan Ten Commandment yang saya cakap di Lembah Sinai, yang dalam perjalanan setelah dia melepasi ni masa dia dah melepasi Laut Merah. Okey.
Kemudian baru dia berjumpa mempunyai kemah. Kemah Tuhan ni maknanya dia buat tempat sembahyang dia, sinagon dia lah. Okey, ini kemudian ni mereka yang menyembah Samiri, orang-orang yang engkar dan dia kata Nabi Musa tipu, padahal Nabi Musa kata 40 hari tapi dia 30 hari dah sesat. Ini saya cerita tadi lah. Nanti saya akan berikan ni. Kemudian bagaimana perkembangan Greek mempengaruhi Israel, saya telah terpaksa mengikut cara hidup tamadun Greek. Tamadun Greek itulah Babylon tadi. Okey, Raja Syria Antikol Athens telah menyerang Jerusalem dan mencemar kesucian tempel. Tempel ni Masjid Al-Aqsa lah, dan pemberontakan 1680 Masih oleh Judas Maccabeus. Orang menakluk Jerusalem lebih mementingkan cukai dan hal agama dan kebebasan beradab. Inilah Greek itu, Rom itu adalah Jerusalem. Babylon. Saya kata di Babylon. Okey. Ini di antara ini di antara sejarah awal orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang ada. Dan sebenarnya kita nak tumpukan kepada uh, 10 yang saya cakap tadi, itu 10 perkara-perkara yang di diamalkan oleh orang Yahudi. Okey, kalau kita tengok apakah dia perkara-perkara buta. Okey, agama Yahudi. Kejap. Jangan lupa kita ada kita ada ujian Sikh dan Buddha. Okey. Pukul 11.30 nanti. Okey, ini adalah agama Yahudi. Okey, agama Yahudi merupakan agama yang dikenali sebagai salah satu agama monoteism. Ini agama yang Tuhannya tetap satu. Mutlak tauhid. Ajaran tauhid meletakkan dasar kepercayaan Isa yang menjadi tempat yang pertama. Jika diruntun dan bersejarah, agama ini merupakan kelanjutan daripada agama tauhid yang dirintis oleh Nabi Ibrahim. Terdapat 3 istilah yang digunakan dalam menamakan orang Yahudi, iaitu Yahudi, Ibrani dan Israel. Istilah Yahudi berasal bahasa Arab. Hada yang ditafsirkan Hada Yahudu Hudan, yang memiliki persamaan arti dengan Taba Yatubu Taubatan, artinya bertaubat atau orang taubat. Orang Yahudi dikaitkan dengan peran putera Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang putera yang bernama Yahuda. Dalam adik-beradik Yakub tadi, Nabi Yusuf ada salah seorang adik-beradik nama Yahuda. Sementara istilah Ibrani berasal daripada perkataan Abara yang bererti menyeberang. Pertama ini melatari belakang kedatangan mereka menyeberang sungai Ufrat yang dibawa kepada Nabi Ibrahim AS. Untuk sebutan Israel digunakan kerana nisbahkan kepada Nabi Yakub mempunyai nama lain, iaitu Israel. Oleh kerana itu mereka dikenali sebagai Bani Israel yang berarti anak keturunan Israel. Dari ketiga-tiga istilah atas, Yahudiasme menjadi paling popular dalam literatur barat. Meskipun demikian, orang ini lebih senang jika dengan sebutan Israel. Okey. Ini logo dia lah. David 6. 5 penjuru. 6 penjuru. Berbicara tentang asal usul orang Yahudi ini berarti membicarakan pula sejarah Bani Israel. Kedua-dua aspek sulit dipisahkan kerana Bani Israel sebagai agama didokong sepenuhnya oleh keberadaan Bani Israel. Orang Yahudi sendiri sering menggambarkan sejarah bangsa mereka dengan sejarah umat Islam dengan peradaban dan kebudayaan syabas seantero dunia. Mereka juga menggambarkan adakah mereka sebagai akidah yang paling benar dan mulia. Ini orang-orang Israel lah. Bila dia rasa memang agama tauhid itu agama yang paling benar,
Tapi yang problemnya lah perangai dia. Atas dasar inilah ramai orang Yahudi mencela dan menyerang bangsa lain sekaligus meremehkan kesucian agama lain. Contoh kadang-kadang dia pun meremehkan kesucian agama Islam. Dia tak nak ada orang lebih daripada dia. Sepanjang sejarah bangsa Israel mulai pada tahun 2000 sebelum Masih, ketika itu hiduplah Nabi Ibrahim AS dan sekeluarga, iaitu bapa dia lah, iaitu menyembah matahari kan. Ini bapa Nabi Ibrahim. Setelah terlibat konflik antara Namrud, Nabi memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahiran pergi mengembara ke tempat yang belum terarah. Pengembaraan Nabi Ibrahim dilakukan dalam rangka menyebarkan agama tauhid sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bapa dia dan Namrud dah menyerang dia kan. Menurut International Bible Student Association, Ibrahim mengembara bersama pengikutnya menyeberangi sungai Ufrat menuju ke Kanaan. Peristiwa yang terjadi 1943 sebelum Masih, sementara menurut perjanjian lama dan Al-Quran. Yang lama ialah Zabur, Taurat dan Zabur. Dalam kitab Kejadian ayat 12, 11 hingga 9, dan surah As-Saffat ayat 99, pemegang Ibrahim adalah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di Kanaan ini lahirlah keturunan Nabi Ibrahim yang terkenal, iaitu Ismail dan Ishak. Nabi Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab hari ini, sedangkan Ishak, bapa Yakub, menjadi nenek moyang kepada bangsa Yahudi. Selanjutnya keturunan Ismail mendiami Nabi Ismail padang pasir Hijaz. Sementara keturunan Ishak mendiami Mesir dan diawali dengan Yusuf. Dengan Ishak tu sebab diawali oleh Yusuf, maknanya dia pergi Mesir juga, tapi sebab tadi bila Nabi Yusuf dah dibawa oleh Al-Aziz tadi, kemudian dia follow. Okey. Ketika Nabi Yusuf memerintah Mesir dan di mana bangsa Aikos berkuasa sekitar 1650 Masih dan mengajak ayahnya dan saudara berpindah ke Mesir. Mereka kemudian bermukim di lembah Ghassan di Mesir selama 400 tahun. Populasi Bani Israel semakin bertambah dan besar sampai lahir Nabi Musa AS. Semasa lahir Nabi Musa masih dipimpin Ramses Agung, iaitu seorang Fir'aun paranoid yang memperbudakkan orang Yahudi dan membunuh keturunan sakibat mereka. Meskipun Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun, namun ketika melihat penderitaan yang diterima oleh kaumnya, dia mula bergerak untuk membela mereka. Pembelaan Musa diawali dengan membunuh prajurit Mesir yang menyeksa orang penduduk Mesir yang menyembunyikan jenazahnya. Okey, kita kena, bila sahaja kita mendengar catatan-catatan, istilah-istilah yang akan membahayai akidah kita, iaitu contohnya ayat dia, dia kata macam mana? Dia kata pembelaan Nabi Musa diawali dengan membunuh prajurit Mesir, membunuh. So para Nabi dan Rasul, dia tidak akan buat dosa, dia pasti tidak akan membunuh. Dalam peristiwa itu sebenarnya dia bukan membunuh. Peristiwa itu ialah ada berlaku pertengkaran antara pemuda Mesir ini dengan orang Bani Israel. Bani Israel keturunan Nabi Musa lah. Tapi Nabi Musa ni dia kan daripada istana, dia duduk dalam bangunan, dia dibesarkan oleh Fir'aun. Maka dia marahlah orang yang menghina orang-orang Israel ni. Jadi dia tumbuk dia tumbuk yang biasa je. Tumbuk yang biasa sebagai memberi pengajaran. Dia bukan nak membunuh. Tumbukan dia, tapi Allah Ta'ala takdirkan mati orang tu. Sebab dia lah Nabi kan dan Rasul. Jadi dia sudah risau dan dia lari. Berlari sebab dia takut. Betul. Ketika perbuatan diketahui oleh Fir'aun, maka dia pun tak lari. Dia melarikan ke Midian yang terletak di utara Palestin. Di tempat tersebut dia berguru dengan Bismaib dan menikah dengan putri namanya Zipporah. Ini jadi Nabi. Ketika semakin ingin tahu tentang ketuhanan Bani Israel yang pernah didengari, keinginan tersebut dilaksana ketika melihat cahaya dari kejauhan ternyata merupakan petanda dia sampainya wahyu kepada dia. Allah kena mengangkatnya pada Nabi Rasul. Singkat ceritanya, dia berusaha membebaskan rakyat Yahudi yang perbudakan dengan berdakwah kepada Fir'aun. Dakwah itulah mendapat penolakan akibatnya Musa mengajak oleh dia melarikan diri ke Kanaan, Palestin. Bagaimana saya cerita tadi lah. Dalam nota anda. Okey. Jadi saya tak buka.
Kan banyak sejarah. Okey, kitab suci Yahudi. Okey ni. Kitab suci Yahudi ni ada Yahudi ni membagi kitabnya pada 3 golongan. Kitab Taurat maknanya dia dalam kitab Taurat tu dia ada bil-bil tertentu lah, iaitu Taurat, dalam dia ada surah Kejadian, surah Keluaran, surah Al-Ma'arij, Bilangan dan juga Ulangan. Kitab-kitab para Nabi menyebut sejarah-sejarah Nabi seperti Nabi Isa, Qadri, Ismail dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab Nabi selanjutnya, dia cerita sejarah dan juga cerita tentang Tauhid, itu yang ada di dalam Taurat. Intisari kitab Talmud. Talmud terdapat 2 jenis kitab. Jumlah jenis Talmud, iaitu Talmud Jerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud ni yang disorokkan di dalam tabut yang kita nampak kotak tadi. Jadi orang Yahudi tidak mengakui kitab perjanjian baru sebagai kitab suci. Sebenarnya mereka mengakui beberapa kitab, antaranya Talmud. Talmud merupakan kitab yang himpunan tafsir Taurat. Ini dia. Ada 5, iaitu tentang Kabil dan Habil, kelahiran Ibrahim, tentang kelahiran Ishak, tentang Nabi Yusuf, tentang Yakub. Itu contoh dalam Talmud. Okey. So ini esensi dia. Pertama dia 10 firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Yahudi. Pertama ialah melarang menyembah selain Allah Taala. Saya kata tadi. Anda boleh tengok dalam nota anda. Kita uraikan lagi. Ibadah orang Yahudi, ibadah umat Yahudi hampir sama dengan Islam. Dan berarti mereka juga mengenakan sembahyang, korban, puasa, sunat, khatan dan sebagainya. Tapi cara sembahyang tak macam kita lah, sujud je lain. Orang Yahudi melakukan sembahyang 3 kali sehari. Ini jam 9, 11 dan 3 petang. Sementara dalam kitab Talmud letakkan 3 sembahyang dalam sehari, yang ini sembahyang pagi, tengah, siang dan malam. Ketika berdiri tegak, mereka awali dengan takfilah atau ahmidah yang mengucapkan selawat 19 kali. Ahmidah sering didahului dengan iaitu syahadah pertama Yahudi, iaitu ucapan sebagai berikut, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita yang kita sembah ialah yang esa. Dan itu dilanjutkan dengan pujian kepada Tuhan dan diakhiri dengan doa yang wajib. Cara dia sembahyang lah. Okey. Mereka ada juga korban, ada lagi korban sebagai perdamaian, pemujaan dan korban-korban yang lain. Dia ada puasa juga. Dalam agama Yahudi terdapat jenis puasa yang mereka kerjakan. Satunya puasa yang ada untuk memperingati kejadian bersejarah yang mereka sebut sebagai puasa kecil. Ada puasa juga. Dia khatan. Kemudian hari suci orang Yahudi, hari Paskah merupakan hari raya yang dipastahkan untuk menyerayakan pembebasan Bani Israil daripada pemudakan Fir'aun, daripada perhambaan orang Fir'aun. Hari Pentikosta, iaitu hari ke-50 pasca panen. Maknanya panen ini menuai. Hari perdamaian besar yang dirayakan pada tarikh ke-10 bulan dan 7 menurut kalender Yahudi. Ini hari perdamaian. Hari Raya Pondok Daun. Okey? Ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya tentang agama Yahudi? Ada siapa nak tanya tentang agama Yahudi? Silakan. Kalau tak ada, saya nak sudah bersiap untuk ujian kita pada pukul 11.30. Tapi tajuk Sikh dan Buddha. Ujian kita ni akan di minggu depan lah. Habis minggu depan saya tajuk Kristian. Jadi Yahudi Kristian akan di ujian depan. Lepas tu barulah pembentangan juga akan datang. Pastikan minggu depan adalah minggu ni lah, menghantar assignment peribadi. Okey. Ada soalan lagi? Tuan-tuan? Puan-puan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tanya pasal video individu tu. Kalau buat lebih 5 minit boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Jangan 5 jam setengah lah. Tak ada. Kira macam bawah 10 minit, atas 5 minit, bawah 10 minit lah macam tu. Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama.
Okey, ada soalan lain? Tak ada Okey, kalau tak ada anda boleh WhatsApp saya. So kita akan tamatkan kelas kita pada pagi ini. Anda boleh rujuk pada nota tersebut. Anda rujuk pada, saya akan bagikan tambah-tambahan nota ini supaya boleh jadi bahan bacaan anda. Allahu a'lam, moga-moga ada keberkatan dan kerahmatan. Moga Allah Taala memberikan kita kekuatan insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.